fadilatuz zikr, kelebihan, keutamaan dan juga fadilat bagi amalan berzikir yang kita lakukan. Dan saya berada pada kelebihan yang dah masuk yang ke-23 ataupun dalam bahasa Arab dipanggil as-salisu wal ishrun. Yang ke-23 di mana saya tanda ni pada bulan lepas lah ni, iaitu berkait dengan kelebihan yang irahatu katibaika min katbis sayyiat alaika wa du'a'u humalaka biwiqayatis sayyiat wal fawzi bil jannati wan najati minan nar ma hamalatil arsy liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim al-ayah. Sebab ni ayat dalam surah Asy-Syura ayat 5, merujuk kepada kelebihan bagi mereka yang berzikir, kerana dia akan memberi keseronokan bagi dua malaikat yang kita panggil kiraman katibin itulah. Kalau kita banyak berzikir, dia senang hati ataupun dia gembira ataupun dia seronok untuk mencatat amalan-amalan yang kita lakukan. Sebab sebut irahatu katibaika tu dua penulis kita yang kita tahu ada kiri kanan kita ni. Selalu kita sebut apa? Raqibun atidun. Kan dulu selalu kita diajar dalam membilang jumlah nama-nama malaikat yang 10 lah yang biasa kan. Kita sebut betul. Tapi ini sebenarnya ada yang kata nama Raqibun Atidun itu yang kita selalu sebut tu secara jelasnya ada yang kata berbeza pandangan lah. Tapi kiraman katibin itu memang ada disebutkan dalam Al-Quran. Itu dia. Jadi tak apalah. Yang pastinya kedua-duanya tugas dia kita tahulah akan menulis amalan kita kan, menyurat suratan amalan kita. Segala yang baik maupun segala yang buruk. Kan. Tapi di sini kalau kita baca tu untuk menulis yang baik itu dia tak tulis lah, kita dah banyak zikir. Macam mana? Yang tak nak menulis yang baik je lah, yang buruk tak perlu tulis lah. Sebab itu lepas tu disebutkan min katbis sayyiat. Rehat dia daripada nak tulis yang tak baik ataupun amalan-amalan yang tak baik, daripada menyuratkan segala kejahatan pada kita. Dan sebab itu dia meminta doa keduanya baginya dengan dipeliharakan daripada segala kejahatan. Kan? Dia doa kepada kita agar terpelihara daripada segala kemaksiatan dan keburukan pada kita. Okay. Sehinggalah kita akan mendapat kemenangan di syurga. Disebutkan wal fauz bil jannah. Selalunya begini, kalau dulu-dulu kita baca hadis-hadis berkait dengan kelebihan, keutamaan untuk zikir ni. Sebab zikir ni banyak. Ceritanya para sahabat dari kalangan muhajirin lah yang hijrah. Yang hijrah ke Madinah pada zaman awal. Memang Quran gambarkan mereka ini macam yang tu imam kita baca tadi, lil fuqara'il muhajirin. Banyak daripada kalangan muhajirin awal ni yang hijrah tu dari dah jatuh fuqara, jadi orang yang susah. Jadi orang yang susah, jadi orang yang miskin, tak mampu. Jadi di kalangan mereka ini kemudiannya ada yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, kami ni dari kalangan orang-orang yang susah. Berbanding dengan orang yang senang, yang kaya, yang mampu, mereka boleh pergi buat haji, mereka boleh pergi buat umrah, mereka boleh infak, dan macam-macam lah amalan-amalan yang baik, yang besar-besar ganjaran disebutkannya. Kami ni ya Rasulullah tak mampu nak
Iyalah kalau nak pergi umrah haji kan perlu dana macam zaman kita sendiri pun faham lah dalam konteks sekarang contohnya kan. Orang yang berpendapatan lebih susah ataupun orang kata biasa-biasa nak pergi umrah haji kan terlalu besar kosnya. Jadi mereka ni selalu angkat tangan lah, senang cerita, tak mampu pada kebiasaannya. Jadi kalau kita buat bandingan mereka ni, pergilah jumpa Rasulullah, kami ni tak mampu, macam mana amalan yang boleh kami buat yang mana dikurniakan dengan ganjaran yang hampir sama ataupun lebih kurang pada amalan yang besar itu. Ni di antara aduan para sahabat yang susah-susah ni. Itu cerita juga ada. Jadi Rasulullah SAW setelah kalangan yang du'afa ni datang, dia pun berkata, kamu akan dapat ganjaran yang sama sekiranya kamu berzikir. Itu cerita dia. Kamu berzikir dalam arti kata kamu bertahmid, bertasbih, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah tu. Bertahlil. Itu juga akan memberi ganjaran kepada kamu seumpama kamu buat. Dari sudut kelebihannya. Cuma berlaku seterusnya macam mana pula? Dia kata, iyalah apabila Rasulullah SAW bagi tahu tentang amalan ini, yang kaya tadi bukan setakat dia mampu bersedekah, buat umrah, yang tahlil dan tahmid pun dia boleh buat juga. Jadi seolah-olahnya kalangan yang lebih kurang pendapatannya tak mampu menandingi jugalah kalangan sahabat besar yang berupaya atau mempunyai keuangan, sebab dia boleh buat semua. Tapi Rasulullah dah beri jalan dah untuk mereka yang susah ni, jangan risau. Buat ni ganjarannya gini juga. Tapi ya kalangan yang mampu akhirnya dia buat sama seperti yang diajarkan. Jadi dia bertambah-tambah lagi. Jadi kita tak boleh nafikanlah kelebihan mereka yang mempunyai keuangan berbanding dengan yang kurang, sekiranya digunakan untuk buat kebajikan lah. Itu cerita. Jadi kelebihan itu memang disebutkan. Itu. Jadi kita semua sehari dua ni setelah kerajaan membenarkan umrah dibuat, dan ramai juga kawan-kawan saya tengok dalam tu dah mulai pergi menunaikan umrah lah. Sekarang ni ramai. Cuma sehari dua ni kemarin kalau saya dengar berita, dengan sikit tak apa sedap dengar, saya bukanlah menakutkan, mereka yang pergi umrah ni mulai dijangkiti oleh satu virus COVID Omicron. Wallahu alam, ni tak saya ni sebut ya kan, kadang-kadang ustaz ni menakutkan orang, tapi dikatakan dinasihati pun kalau ada orang balik umrah jangan pergi ziarah. Wallahu alam, bunyi tak baik ya. Itulah ceritanya. Kalau ada yang baru balik umrah jangan pergi ziarah lagi. Sebab dikatakan 40 lebih kalangan mereka yang balik daripada umrah kena COVID ataupun virus yang baru ni lah, Omicron, yang dikatakan cepat merebak tu, dan tak ada kesan, bahaya juga. 40 lebih kata Menteri Kesihatan. Jadi tu cerita balik umrah pula kan, sebab memang dah ramai orang pergi, mulai orang dah pergi ya. Jadi wallahu alam lah. Jadi kita jaga, yang pentingnya masing-masing jaga insya-Allah lah kan. Okey, itu cerita di situ. Okey. Kelebihan yang diberikan kepada mereka yang melakukan zikir. Sebab saya masih ingat di antara negara yang menjadikan zikir sebagai dia punya dasar negara adalah Brunei Darussalam. Brunei sekarang ni dia punya sebutan negara Daruzzik, negara zikir, Brunei Darussalam. Saya tidaklah nak orang kata itu sangat, tapi
daripada baru ni saya ada buat seminar Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, yang ke Imam Ghazali ni dah 1000 tahun lah. Hampir yang ke 1000 tahun. Dia lahir orang kata dia meninggal 404 yang 1000. Jadi sekarang seminar buat secara maya. Buat secara maya banyaknya kan, online ya, dengan Indonesia, dengan Brunei. Jadi salah seorang daripada pembentang daripada Brunei itu cerita banyaklah berkait dengan Brunei, khususnya program Darul Zikr lah, negara zikir Brunei, yang setakat ini dia sebutlah kan, berjaya menghalang daripada merebaknya COVID-19 ni. Alhamdulillah. Kan. Dulu Brunei kosong, baru ada sikit. Baru ni alhamdulillah kosong balik dia kata. Jadi wallahu a'lam, kita tak boleh nafikan kelebihan zikir. Jadi dengan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah menjadikan orang kata zikir ni sebagai satu dasar negara, tentunya ada kebaikan. Dan saya pun kalau dekat universiti itu ada pelajar yang saya pernah baca tesis, dia minta saya jadi penilai dalam untuk tesisnya yang buat pasal negara zikir Brunei Darussalam ni. Dah banyak tahun dah dia buat, sebelum COVID lagi lah ni, cerita lama dah. Satu-satunya negara yang kebetulan mungkin kerana faktor-faktor penduduk dan sebagainya, alhamdulillah memang di antara yang terkurang jumlah terkawal di sudut penyakit ni. Itu kalau nak cerita di sudut Brunei lah kan. Muslimin sidang jemaah saya teruskan, sebab itu disebutkan di sini tentang pemeliharaan daripada segala keburukan, itu panggil sayyiat tu, kan, dan juga dapat kemenangan dengan syurga, keselamatan wan najat minan nar, keselamatan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zikir memang tuntutan yang banyak kelebihan. Kita dah baca sebelum ni ya. Serta disebutkan di sini kalau kita baca malaikat juga kan yang disebutlah serta malaikat yang menanggung arash kan, itu antara malaikat yang besar ataupun yang dikatakan besar ialah yang malaikat yang menanggung arash dalam sebab ini sesuai dengan ayat Allah Al-Quranul Karim yang menyebutkan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, di mana para malaikat bertasbih. Tasbih itu subhanallah, zikirlah. Cumanya memang kita kena fahamlah konsep zikir, tasbih ni bukan semata-mata bersifat qauli, kalimah sahaja, kan? Sebab dalam konteks makhluk, alam semesta, langit bumi tunduk terhadap peraturan sistem ataupun kehendak yang Allah tetapkan, dia patuh, itu juga masuk kategori tasbih, masuk kategori zikir. Itu makna yang lebih luas. Maknanya mengikut sistem yang ditetapkan oleh Allah, maka itu adalah disebutkan sebagai mengingati pada Allah, zikir pada Allah. Termasuklah makhluk-makhluk, binatang dan seumpamanya. Ya, kalau kita sebut pasal malaikat mengucap tasbih dengan memuji Allah. Okey, kita sambung yang ke-24, iaitu bahasa Arab panggil ar-rabi'atu wal ishrun. Rabi' 4, ishrun 20. Jadi 24. Yang ke-24,
Macam mana kelebihan zikir seterusnya dikatakan dalam kitab ini, takhfiful asqali yaumal qiyamati liqaulihi alaihi salam sabaqal mufraduna qalu wa mal mufraduna ya Rasulullah qala al mustahtaruna bi zikrillahi yad'u dzikr anhum asqalahum yaumal qiyamah. Disebutkan sebagai al mustahtaruna bi zikrillah. Mustahtarun maksudnya yang ke-24 ini artinya meringankan akan segala yang berat pada hari kiamat. Yalah, pada hari kiamat kan hari yang penuh dengan ujian, cabaran, cobaan, yang merujuk kepada kesukaran, keperitan, kan, nak lepas daripada kita panggil fitnah. Lalu pun kita baca fitnatul mahya wal mamat, fitnah yang merujuk kepada kelang kabut pada hari akhirat ataupun kiamat. Nah, itu realiti yang akan berlaku pada semua. Jadi dalam keadaan yang sukar itu, apa yang boleh membantu? Lalu kita nak cari penolong, nak cari yang boleh meringankan syafaat dan seumpamanya. Dan di antaranya zikirlah. Sebab itu disebutkan di sini, dengan zikir dia boleh meringankan akan segala yang asqal ni, benda yang sakilah ni, berat, benda yang sukar untuk kita. Ialah kalau kita cerita fitnah kiamat ni, tak boleh kita bayangkan. Banyak hadis berhubung dengan tak rasa apa. Ibu yang mengandung gugur anak pun tak rasa, kerana terlalu berat ataupun hebatnya bencana. Kerana bersebut bencana lah kan, kiamat, suasana hari kiamat kan. Tak ada orang nak kisah korang, mak tak kisahkan anak, anak tak kisahkan mak, tak kisah kepada pasangan masing-masing, masing-masing dalam keadaan nak menyelamatkan diri masing-masing. Itu benda yang berat berlaku. Jadi sebutkan di sini, dengan zikir dia akan meringankan segala yang berat-berat pada hari kiamat. Kan? Kita tak nak yang menyusahkan kita. Kerana disebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan satu riwayat, sabaqal mufraduna, telah mendahului akan kamu oleh orang-orang yang mufradun. Mufradun disebutkan. Siapa dia ni? Berkatalah para sahabat mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, dan siapakah orang yang mufradun itu ya Rasulullah? Wa mal mufraduna ya Rasulullah. Yang mufradun siapa? Yang akan mendapat keistimewaan diringankan tadi. Kan? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang disebutkan sebagai yang mengekalkan dengan menyebut Allah Ta'ala. Zikir, selalu sebut nama Allah, selalu berzikir pada Allah, selalu menyebut tasbih, subhanallah, alhamdulillah, semua Allah belakang tu kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu disebut antara kalimah-kalimah yang kembali kepada zikir mengingati Allah. Jadi disebutkan di sini adalah mereka yang disebutkan mufradun itu adalah mereka yang mustahtaruna bi zikrillah.
zikir manjang, sebut Allah setiap kali bizikrillah, sehingga dikatakan bahawa dengan menyebut Allah Ta'ala pada semua keadaan itu meringankan atau menghilangkan, sehingga dia rasa ringan dan menghilangkan keberatan tadi. Nampak? Apabila dia sebutnya bizikrillah yad'u zikr anhum, kan, zikir itu akan mengangkat, menghilangkan dan meringankan keberatan asqalahum yaumal qiyamah, keberatan ataupun kesusahan dan kesyukuran kiamat. Itu dia. Kita sebut kan, kalau kita masih ingat sewaktu kita membaca tentang al-imanu bil yaumil akhir dalam kitab beriman pada hari akhirat itu, kita akan jumpa tentang suasana gambaran kesukaran hari kiamat. Kan? Jadi ayat-ayat Quran banyak. Kita nak baca al-qari'ah, mal-qari'ah tu kiamat tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, kiamat tu. Cerita pasal goncangan. Iza zulzilatil ardu, apabila Allah menggoncang bumi. Kita sekarang ni banjir yang berlaku, gempa bumi yang berlaku, tsunami yang berlaku sikit sebanyak tu goncangan juga, tapi goncangan kecil. Tu pun dah huru-hara ke main kan. Kita cerita lah kan, susahnya kita, huru-haranya kita dengan sedikit goncangan alam itu. Kan? Kalau di Indonesia baru ni gempa berkait dengan gunung berapi. Oh, ramai yang juga meninggal. Sedikit goncangan pada perut bumi, perut bumi yang berat. Ada macam-macam. Nanti Allah keluarkan semua daripada perut bumi, termasuklah yang mati tu. Kiamat mati tu, semua perut bumi pun keluar kan. Bangkit semua. Tak tahu kita nak fikir macam mana kan. Yang kita duduk sembunyi, yang kita duduk simpan, dia akan keluar semua sekali. Itu yang kata iza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan goncangan yang begitu dahsyat. Yalah, kalau matahari jatuh, boleh kita mikir kan, matahari sama mana jatuh atas bumi, belaga sama sendiri kan, bintang angkasa raya sana no, tak tahu apa-apa, banyak kan, berlaku lah kemusnahan yang teramat-amat luar biasa. Kalau orang tengok filem-filem yang dibuat oleh barat berkait dengan kiamat ataupun berkait dengan doomsday dia panggil kan, macam-macam lah namanya kan, ya, merujuk kepada hari akhir. Okey, itu gambarannya. Yang penting pada waktu itu pastinya kita mencari amalan yang boleh meringankan kita, yang disebutkan sini ya. Meringankan dengan menyebut zikir, akan segala yang berat-berat itu daripada dosa mereka itu pada hari kiamat akan jadi mudah, kan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab kita baca hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan waktu itu semua tak berpakaian kan, tak berpakaian kata-kata kan, disebutkan, sehinggalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, macam mana mereka tak berpakaian ni ya Rasulullah? Takkah mereka, senang cerita, malu lah kan, bahasanya rasa malu ke apa semua. Jawab Rasulullah, tak ada masa nak fikir. Tak ada masa nak fikir, bab malu lah lagi. Sebab yang lain lebih dahsyat. Kita ni sebab duduk mikir malu ke apa semua, sebab kita ada, orang kata keadaan kita tak teruk kan. Kalau teramat dahsyat kan, mana contoh senang cerita, kalau kita masuk hospital sakit
Mana ada dah fikir malu-malu ikut doktor nak buat macam mana pun. Tentang kau tu akak kau ni pun tak ada fikir apa dah. Yang betulnya bau sakit tu sakit yang berlaku pada anggota badan kita. Tak kisah apa kan. Nak ceritanya dahsyatnya. Tu bau sakit dengan kiamat yang kali ganda, wallahu alam banyak mana gandaan kesukaran dan beratannya itu dahsyat kan. Allah, tak mungkin kita berfikir pun tentang benda-benda kita duduk tenang ni mikir nak aurat malu apa semua kan. Tapi kalau dah tak ada. Okay. Itu yang berkait dengan yang ke-24 okey, uraian. Kita sambung lagi yang ke-25. Ini yang seperti mana saya sebutkan tadi kadang-kadang. Okay, kita sambung. Disebutkan bahawa al-khamisatu wal ishru. 5 dan 20. Yang ke-25. Ni dia. Saya dah sebut dah tadi pun lebih kurang. Az-zikru afdalu minal haji wal jihadi wal ribati was sadaqati wa kulli amalin ma'adal faraidi. Gitu kan. Maksudnya apa? Bermula zikir itu, kelebihan jugalah cerita kelebihan zikir, iaitu terlebih afdal. Macam tadi lah, zikir itu disegandingkan ataupun diselarikan, bahkan diberi kedudukan yang baik seumpama haji, minal haji, dan wal jihadi, dan jihad fi sabilillah, wal ribati, ribat ni memerangi kafir yang hendak masuk ke negeri Islam. Ini maknanya jihad jugalah, perang lah. Dan was-sadaqati, dan daripada sedekah, dan daripada setiap amal-amal yang lain daripada segala amal-amal fardu. Kan? Sebab dalam Islam kita faham satu kaedah bahawa amalan fardu memang tak boleh kita tukar ganti. Tak kira lah kita nak buat apa benda pun, dari sudut kedudukannya hak fardu mesti duduk atas, ataupun jadi kewajipan yang tak boleh kita tukar. Cuma setengah daripada amalan fardu itu cukup untuk sekali. Contohnya haji, kita pergi sekali cukup dah. Pergi kali kedua dan seumpamanya dia dah tak jadi wajib atau fardu dah, dia jadi sunat. Kita kena faham. Kalau setengah-setengah amalan. Tapi kalau zakat lain, dia tetap jadi wajib apabila cukup syarat pula. Tahun ni cukup, tahun depan cukup lagi, kena bayar lagi. Tak boleh kata tahun lepas bayar dah cukup lah tu. Tak jadi juga. Dia tengok jenis amalan yang kita buat, kefarduan yang dituntut untuk kita. Lain. Zakat memang tahunan, puasa pun tahunan, haji hanya sekali seumur hidup. Jadi disebutkan di sini, kalau kita dah pergi sekali, haji seterusnya itu berbanding dengan, sebab itu disebutkan dari sudut kelebihannya. Sebab apa yang disebutkan di sini, kalau kita tengok, saya nak fokus kepada bagi mereka yang du'afa, tak mampu ataupun yang tidak memiliki keuangan untuk buat tadi. Jadi Rasulullah SAW, saya sebutkan tadi, beri kelonggaran, keringanan supaya orang yang susah juga dapat amal benda yang pahalanya seperti yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang kaya ataupun berkemampuan, ada duit. Sebab itu Islam ni dia ada benda yang kita sebutkan sebagai gantian.
Supaya mereka yang susah juga dapat buat kebaikan, ataupun dapat juga pahala dalam bentuk yang lain. Itu kelebihannya. Jadi jangan risau kalau kita tak mampu bantu. Contohlah bab sedekah lah, katakan kita tak mampu bantu secara kewangan, tapi boleh buat cara lain untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Guna apa? Guna tenaga, bagi yang ada tenaga, kan? Kalau tak mampu tenaga, guna apa lagi? Gunalah kita punya doa. Dia banyak benda yang boleh kita silih ganti, alternate dia. Tak boleh hak pertama pindah kedua, tak boleh hak kedua pindah ketiga, tak boleh ketiga pindah keempat. Yang pentingnya ada peranan masing-masing. Kan? Kalau mampu buat semua, lagi baik. Maknanya dia memang seorang yang luar biasa. Harta ada, tenaga ada, doa pun boleh buat. Lagilah fadilahnya pasti lebih tinggi. Kita tak boleh nak terhenti dengan satu-satu amalan yang kita rasa tak boleh buat, maka hak lain pun tak mampu. Jangan. Kita boleh memilih. Jadi kembali kepada cerita ataupun apa yang saya sampaikan tadi, kita boleh buat. Jadi Rasulullah SAW, apabila saya nyatakan tadi, para sahabat yang berada dalam kesusahan ini pergi berjumpa dengan Rasulullah. Macam mana ya Rasulullah, aku ni nak juga dapat pahala seperti mana orang yang berkemampuan tadi, buat umrah, buat haji, yang sunat lah, terutamanya kan. Maka dia pun memberi jalan dengan zikir yang juga afdal, disetarakan dengan amalan-amalan itu. Memula zikir itu disebutkan. Jadi insya-Allah lah dapat seperti mana yang diberikan. Saya kira kita berhenti di situ dulu. Nanti kita akan sambung yang ke-26. As-sadisatu wal 'ishrun. Okey. Sebelum kita habislah, sebab kita habis sampai kepada yang 35, tak banyak dah, 10 lagi kot, insya-Allah. Tapi huraian-huraian tu ada lagi lah sebelum kita masuk bab yang terakhir berkait dengan dia. Okay. Saya kira kita berhenti di sini dan kita akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikahil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu was solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.